Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sambungan perbincangan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, fiqh yang tersusun menurut mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita dalam perbincangan kita dalam bab Kitabul Ijarah. Kitabul Ijarah maknanya kitab tentang sewa menyewa, kontrak sewa ataupun akad sewa. Dalam kita nak sewa ni ada orang yang memberi sewa, ada penyewa, orang yang menyewa, ada sirah, dan yang ketiganya, rukun yang ketiga iaitulah khidmat ataupun manfaat yang nak disewakan. Itu apa benda yang kita nak sewa. Jadi dalam manfaat ini kita telah bincang beberapa syarat yang telah ditetapkan. Di antara syarat yang disebut iaitulah perkhidmatan ataupun benda yang nak disewakan itu mesti mempunyai nilai. Jadi menurut syaratnya. Kalau pergi sewa benda tak ada nilai, buat apa? Pembazaran itu. Orang yang menyewa pun tak cerdik. Orang juru sewa pun menipu dipanggil. Yang kedua, pemilik perkhidmatan, tuan sewa itu mesti mampu menyerahkannya supaya orang yang menyewa itu boleh menggunakannya. Pergi sewa benda tak boleh guna, tak ada faedah. Yang ketiga, khidmat, manfaat diperoleh oleh pengupah, bukan orang yang diupah. Maksudnya kalau kita upah orang, upah kita sewa orang suruh kerja, manfaatnya balik kepada siapa? Balik kepada orang yang mengupah tu. Jadi kalau kita upah orang, kemudian manfaat boleh ke dia, itu bukan upah orang, namun dia kita sedekah orang. Itu beza di antara kita sewa dengan kita sedekah. Kita upah orang dengan kita sedekah. Jadi oleh kerana manfaat itu ada beberapa perkara. Jadi sambungan kita dalam bab manfaat ini iaitulah khidmat ataupun manfaat itu ada beberapa perkara. Yang pertama sekali, khidmat yang dinilai, muka surat 1495 dalam kitab nuskah kita ni, nuskah Darussalam ini, muka surat 1495. Khidmat atau yang dinilai berdasarkan semasa. Jadi kita kena lihat di sini bahawa dia panggil al-ilmu biqadril manfaah. Jadi kita kena nak tahu maklumat mengenai kadar khidmat. Kita nak khidmat ni banyak ni, berapa lama, berapa masa, berapa jam, semua dikira. Di mana kadar perkhidmatan berbeza mengikut jenis khidmat itu. Jadi saat ada jenis khidmat ikut jam, ada khidmat ikut hari, ikut bulan dan sebagainya. Ada yang dinilai berdasarkan masa penggunaan, yuqaddaru bizaman. Ada yang dinilai berdasarkan kerja yang dilakukan, yuqaddaru bil amal. Ada yang dinilai berdasarkan kedua-dua perkara, masa dan kerja buat. Jadi kita masuk yang pertama, khidmat, fama tuqaddaru fil manafi'. Khidmat yang dinilai berdasarkan masa penggunaan. Jadi mengikut masa. Ia membabitkan semua perkhidmatan yang hanya boleh dinilai berdasarkan masa penggunaan, sama ada sedikit atau banyak. Jadi kita sewa ni ikut masa, lama atau sekejap masa. Contohnya penyewaan rumah kediaman. Penggunaan rumah mungkin memakan masa yang lama dan mungkin sekejap. Begitu juga dengan upah penyusuan. Kita upah orang menyusu misalnya. Susu yang diminum oleh bayi mungkin banyak dan mungkin sedikit. Atau penyusu itulah. Begitu juga dengan upah menampal simin dinding. Jadi kalau dinding tak sama, seminya banyak. Penampalan ini mungkin nipis dan mungkin tebal. Detail dia cerita kategori nak upah ni berbagai-bagai bentuk secara begitu halus. Dengan ini
semua perkhidmatan jenis ini hanya dapat dinilai mengikut masa yang digunakan, kerana kaedah penilaian lain tidak dapat memberikan ukuran yang tepat. Jadi dalam kitab kita ni dia kata kita kena guna masa. Atas dasar ini Al-Quran menyebut kata-kata Nabi Syuaib alaihissalam, ala an ta'jurani samaniyah hijaj. Waktu Nabi Musa alaihissalam sampai ke Madian, yang dia bertemu dengan dua gadis, dua orang anak dara yang malu, tamshi ala istihya, jalan dalam keadaan malu tu, nak bagi minum air kambing dia. Maka dua orang anak ni telah mencadangkan kepada bapaknya supaya lantik orang ni lah, upah orang ni jaga kambing kita. Jadi maka dia kata, daripada aku upah dia, baik aku kahwinkan dia denganmu. Ini orang berjumpa orang baik, orang yang saleh, orang yang jauh, jangan lu tangguh, ambil terus saja buat benda tu, baru selesai masalah banyak. Itu dia panggil orang cerdik. Cerdik tak jadi orang lagu ni? Cerdik. Walaupun dia ni pengembara mari ke kampung kita, tapi nampak dia orang saleh, bantu orang, duduk dalam keadaan yang tidak duduk serabut. Jadi kita kenal orang saleh dengan orang berlaku ni, boleh tengok muka, air muka pun nampak jernih. Jadi kata orang tua ni kepada, ada riwayat mengatakan Nabi Syuaib lah orang ni, ada juga yang mengatakan orang rajul saleh. Yang penting bagi kitanya, dia kata Nabi Syuaib kata apa, bahawa dengan syarat, aku nak kahwinmu ni dengan syarat bahawa engkau bekerja denganku selama 8 tahun. Mah kahwin dia 8 tahun. Kena jaga kambing. Wa in atmamta 'ashran fa min 'indik. Kalau mu nak tambah 2 tahun lagi, itu hak kamu. Nak tambah 10 tahun pun tak apa, tapi 8 tu okey dah, boleh terima. Nabi Syuaib menilai khidmat Nabi Musa alaihissalam berdasarkan masa. Jadi tempoh masa 8 tahun. Tak kira lah berapa ekor kambing jaga, yang penting masa 8 tahun. Upah ini sebenarnya untuk mengembala dan yang berkaitan dengannya. Berapa tahun? Pengembalaan hanyalah salah satu perkhidmatan yang diberikan. Jadi asalnya 8 tahun, kerja yang lain tak masuk dalam kira-kira. Kalau dia boleh buat lain, buatlah. Itu dari sudut masa. Ma tajuzu alaihi al-ijaratu minaz zaman. Jadi kita tengok pula dari sudut perkhidmatan yang boleh disewa mengikut masa. Apa dia khidmat yang boleh sewa ikut masa ni? Apabila sesuatu perkhidmatan dinilai berdasarkan masa, tempoh perkhidmatan perlu dinyatakan. Jadi kalau kita nak bagi tempoh, awak kena kerja seminggu. Masa berapa jam? 1 hari. Itu detail. Kena bagi penjelasan. Perkhidmatan tersebut juga mestilah masih wujud dalam tempoh tersebut. Ini supaya penyewa boleh memanfaatkan perkhidmatan yang disewa. Jadi masa tempoh tetap. Asas dalam menentukan jangka hayat. Asas dalam menentukan jangka hayat perkhidmatan ini masih apa ni? Asas dalam menentukan jangka hayat suatu barangan bergantung kepada uruf. Uruf tu tanda situ, bergantung kepada keadaan yang biasa diguna pakai di tempat ni. Jadi kalau biasanya tempat gini orang kira macam mana? Kalau kira hari daripada pukul 8 hingga pukul 5. Itu kira-kira uruf tempat itu. Ada setengah tempat tak juga, dia kira pagi sampai tengah hari, petang sampai malam. Itu uruf dia. Dan pengetahuan pakar. Jadi pakar kena ambil kira. Pakar kata boleh siap dalam masa 10 hari. Jangka hayat ini berbeza mengikut jenis barangan. Jadi masa yang kita nak beri tempoh ni, nak sewa satu benda ni kena ikut benda tu. Kita tak boleh ikut kita nak berapa. Ada benda yang tak sesuai dengan masa yang panjang. Contohnya tanah. Tanah boleh disewa selama 100 tahun atau lebih. Dalam kawasan kita yang aman damai ni, bolehlah kata-kata saya sewakan tanah saya ni 100 tahun ambil. Tapi kalau kawasan kita ni duduk di tepi gunung berapi, rasa 100 tahun tu agak mungkin bahaya. Tak sampai 100 tahun, bayi gunung berapi hancur habis tanah kita. Tak jadi. Tengok keadaan. Rumah boleh disewa selama 30 tahun. Rumah ni 100 tahun kalau rumah kayu utuh lah. Kecuali rumah yang dibuat dengan kayu yang begitu hebat. Macam kita tengok setengah-setengah rumah yang jadi muzium tu, nampak tak utuh. Kenderaan boleh disewa selama 10 tahun. Jadi kalau dabah, hayawan, kenderaan ni boleh sewa selama 10 tahun. Mati dah dia. Ataupun buruk.
Jadi tempoh sewaan bergantung kepada jangka hayat. Dan menurut penilaian pakar bahawa barangan tersebut masih elok dalam tempoh tersebut. Jadi kita kena nak sewa satu benda ni, kena tengok benda juga. Nak sewa kereta model lama dah. Dia sewa 50 tahun kereta, mana orang pakai lagi? Tak boleh. Ma yustasna min zamanil ijarah. Pengecualian. Ada benda-benda yang tidak diambil kira. Masa tempoh kita beri untuk orang kerja ni 8 jam satu hari contohnya. Mungkin kena kerja daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang. Kecuali beberapa pengecualian. Ada kecuali situ. Contoh kecuali sini mengenai tempoh penyewaan dalam kes upah. Terdapat beberapa perkara yang dikecualikan. Jadi kita kena ingat juga. Iaitulah masa yang diambil untuk sembahyang wajib. Jadi masa nak berhenti sembahyang Zuhur boleh break. Selama mana kita beritahulah, daripada 12.30 sampai pukul 2 contohnya. Itu masa. Yang ditunaikan dalam tempoh sewaan dan juga masa makan yang biasa diambil oleh pengupah dan orang yang diupah. Jadi jelaslah kita dipanggil waktu rehat. Pukul 12 atau 12.30 atau pukul 1 hingga pukul 2 itu waktu rehat. Jadi hak dia lah tu. Dia nak tidur boleh, nak makan boleh, semua boleh. Tapi tak boleh lebih daripada tu. Begitu juga tempoh upah memakan masa yang lama. Dalam keadaan ini, mana kalau upah kita setahun. Dalam keadaan ini, hari-hari perayaan yang ditetapkan oleh syarak. Ni bahaya ni. Hari perayaan yang ditetapkan oleh syarak. Hari raya haji dengan raya adha yang ada saja. Raya kelapa Bali ke, raya apa, tak masuk dalam syarak lah kan. Kita di Malaysia ni, perayaan terlalu banyak. Banyak. Lepas bahasa jenis belah buah kelapa, dia panggil raya buahnya, raya buah 5. Apa raya lagi kita ada? Semua buah-buah belaka. Buah kelapa, lepas tu mari raya buah 5 pula, makan kita 5. Buah kelapa belah habis tengah jalan. Jadi apakah nak ambil kira juga hari ni? Ini masalah kita ni. Kalau jadi hari-hari perayaan yang ditetapkan oleh syarak dan hari-hari cuti yang ditetapkan oleh amalan masyarakat dikecualikan daripada masa tersebut. Jadi oleh kerana kita duduk negara kita ni berbilang majmuk ya panggil. Jadi kita kena ambil kira jugalah hari raya dan hari-hari cuti umum. Kita kena ambil. Kalau dia kata cuti hari ni, orang tak kerja, tak apa, tak payah kerja. Macam hari ni cuti 2 hari seminggu. Tapi kalau kita nak bagi syarikat ni, nak upah orang kerja, saya kata cuti saya ni sehari je seminggu. Kalau dia setuju, dia kena ikut. Tak boleh lepas tu dia dakwa balik. Ini kita ikut peraturan kerajaan pusat, kerajaan Malaysia. Tak ada kerajaan Malaysia, kerajaan saya. Kan dia kerja dengan kita, kita yang menentukan hari apa kita nak cuti. Dalam tempoh ini, orang yang diupah masih berhak menerima upah walaupun tidak dinyatakan di dalam akad. Jadi oleh kerana percutian ini umum dan telah ditetapkan oleh kerajaan, maka dia ikut cuti sekali. Orang yang mengupah tidak boleh mengurangkan upah yang dipersetujui sama ada untuk sehari, sebulan atau setahun. Jadi tak boleh lah oleh kata awak cuti banyak hari ni, maka tak jadi. Berbeza kalau kita gaji hari, awak tak mari satu hari, tak ada gaji RM30. Itu hak dia. Ini yang dikatakan masuk perayaan-perayaan ini yang gajinya bulanan ataupun tahunan. Yang kedua, perkhidmatan yang dinilai berdasarkan kerja. Saat ini perkhidmatan yang dinilai berdasarkan jam, masa. Yang kedua ni khidmat berdasarkan waktu, berdasarkan kerja, benda yang kita buat. Perkhidmatan ini ialah perkhidmatan yang mungkin memakan masa yang lama atau sebentar dan tidak dapat dipastikan tempoh yang digunakan. Tempoh digunakan lama mana? Contohnya upah menjahit baju. Jahit baju ni, kalau tukar jahit tumpu betul, setengah hari siap dah. Kalau dia buat baju kita sorang lah, ni baju banyak. Mengecat dinding, memasak makanan atau sebagainya. Jadi kita nak nilai macam mana? Nilai gaji hari ke nilai gaji kerja? Perkhidmatan seperti ini akan dinilai berdasarkan kerja yang dibuat. Betul dah. Kerana dia ni buat kerja. Kalau kita nilai dengan hari, dengan masa, berat kita. Kalau tukar buat baju tu seminggu baru siap baju kita, sehari RM20, 60 upah saja. Kena dia delay lagi 10 hari, banyak kita kena bayar. Jadi kita sesuai upah macam ni dengan cara upah kerja.
Perkhidmatan seperti ini akan dinilai berdasarkan kerja yang dibuat, bukan berdasarkan masa. Kerana masa yang digunakan tidak pasti lama atau sebentar, sedangkan kerja tersebut boleh dipastikan dan dihadkan. Jadi kerja dia pasti. Selah baju ni tokai dia kata, saya nak RM30. Dia tahu. Dia nak buat seminggu, cerita lain. Tapi susah kita nak bincang lah dengan kawan-kawan kita, dengan orang kerja baju ni. Orang siapa? Kadang-kadang baju semula tak siap. Apa sebabnya? Masalah apa yang timbul tu? Dia jadi tidak sistematik. Dia jadi sensitif. Kita tak minggu ni, dia tu 10 hari lagi siap. Pergi 10 hari tak siap juga. Jadi sebab apa tu perlu diteliti, dikaji. Sedangkan dia dapat duit, bukan tak dapat. Itu yang kedua, berdasar kerja. Yang ketiga, perkhidmatan yang boleh dinilai dengan masa atau kerja. Dua-duanya kita boleh pilih. Contohnya, mengupah seorang menjahit atau menyewa kereta. Perkhidmatan ini boleh dinilai berdasarkan masa. Contohnya, mengupah tukang jahit selama sehari. Awak mai kerja sini 1 hari, ikut berapa lah ada baju dapat pun, gaji hari. Perkhidmatan ini juga boleh dinilai berdasarkan kerja. Contohnya, mengupah tukang jahit menjahit selai baju. Dengan ini, sah apabila seorang menyewa sebuah teksi untuk menghantarnya dari Damsyik ke Mekah. Sebab penulis kita ni duduk di Syria. Dia contoh Damsyik. Kita duduk di sini, kita kena contoh sini lah, daripada Kota Baru ke Kuala Lumpur. Baru kena dengan lagu kita. Perkhidmatan ini akan dinilai berdasarkan kerja, tanpa mengambil kira masa yang diambil. Jadi kalau kita ambil, ada kalanya driver berhenti lama. Dalilnya kita duduk boleh alik ke Kuala Lumpur. Ada kalanya kita berlepas pukul 10 malam, pukul 2 pagi sudah sampai di KL. Ada ketikanya berlepas pukul 8 malam, pukul 8 pagi esok baru sampai. Dah banyak tidur tengah jalan. Penat. Jadi tak boleh nak nilai masa, kita kena nilai kerja. Muatak aku Kuala Lumpur, ni tambah dia RM40. Di samping itu, sah juga teksi tersebut disewa selama sehari atau 2 hari. Kalau nak pakai hari boleh juga. Sewa teksi 1 hari RM70. Kaya banyak lah ni kereta sewa harian dipanggil ni. Pandu sendiri, kau pandu orang kan? Atau 2 hari. Dan perkhidmatan tersebut akan dinilai mengikut masa, tanpa mengambil kira jarak yang diambil, malah tanpa mengira teksi tersebut digunakan atau tidak. Kita sewa dia 1 hari. Kita nak naik ke tak naik, ikut dia. Yang penting kereta duduk tepi tangga kita. Dia kata hebat betul dia ni, ada kereta besar. Kereta sewa je tu. Namun demikian, sesuatu perkhidmatan tidak boleh dinilai mengikut masa dan kerja secara serentak. Jadi kalau nak pilih-pilih tak boleh. Awak kerja cepat, ikut masa. Awak kerja lambat, ikut bayaran khidmatan. Hanya. Mana kalau sampai cepat, tengok jam. Berapa jam awak sampai Kuala Lumpur. Kalau sampai lambat, ikut hari. Jadi tak boleh. Tidak ada akad macam tu. Jadi kita kena tentukan. Perjalanan ni ikut masa. Perjalanan ni ikut hari. Tak sesuai. Kalau nak ikut masa, mungkin jadi dia lari cepat, lari laju. Dia dapat pula. Hari sekarang ni pula, lari laju, sampai ekor jalan. Jadi kita tak boleh nak kacau dia tak. Banyak masalah. Jadi kena sistem sewa ni kena ikut kesesuaian benda tu. Jadi contohnya, mengupah seorang menjahit selai baju dalam masa sehari, mengupah seorang membina rumah dalam masa 2 hari, atau mengupah seorang menghantarnya dari Kuala Lumpur, dari Kota Baru ke Kuala Lumpur dalam masa 3 hari. Contohlah. Ini kerana kerja tersebut mungkin dapat disiapkan dalam tempoh yang kurang daripada tempoh yang ditetapkan, ataupun mungkin memakan masa yang lebih lama. Dengan ini wujud risiko. Risiko itu mana? Al-gharar. Ada benda yang tidak jelas. Tengok ni, nombor 1 di bawah. Al-gharar itu apa? Sebagai makluman tambahan, jual beli berisiko. Al-gharar ialah jual beli yang harga atau barangan atau tempoh atau kemampuan untuk menyerahkan barang atau harga tidak diketahui. Jadi bila kita tak tahu benda ni, maka dia panggil gharar. Ada unsur penipuan di situ. Jadi setiap benda yang kita tak tahu, maka kita unsur penipuan ni di dalam syariat Islam sangat-sangat melarang. Dan ini menyebabkan akad tersebut tidak sah. Apa benda apa kalau kita ada unsur? Contoh yang paling banyak orang tanya hari ni, iaitulah orang mari kempen rumah kita. Kalau tuan bagi saya 1,000, tuan akan dapat setiap bulan, setiap minggu dapat RM50 setiap minggu. Maka itu gharar. Kerana
Kita tahu dia buat berniaga apa? Tak tahu. Kalau kita tahu dia berniaga apa pun, apakah dia jamin dia boleh untung? Tak tahu. Jadi oleh sana ada unsur gharar yang lebih bodoh daripada lagi duk percaya ke sutu pula lah ni. Habis pakai nak goreng sutu, percaya ke sutu. Dunia hari nak kiamat dah. Habis benda dia cari atas dunia ni. Baru ni keluar dalam majalah, percaya ke kura-kura, itulah. Kura. Dia gosok belakang kura, tak boleh cepat. Saya baca dalam majalah. Kawan tidak jauh daripada kita juga. Dia gosok belakang kura, tubik, keluar nombor. Nombor, dia pergi beli nombor. Kena. Hak ni pula masa sini ambil soto pula ni. Sikit lagi naik harga soto kaki banyak ni. Naik harga. Kita jual mahal soto ni. Yang tak tahannya, cahaya tu. Kebetulan Allah Ta'ala nak uji manusia hari ni. Hak soto kata tu kena. Lepas ni cahaya. Itu semua adalah ramalan-ramalan yang tidak betul. Yang betulnya, kita tak tahu benda gaib ni. Kadang-kadang dia mari secara kebetulan. Kita bembel sikit lagi soto ni akan naik harga. Dan tuan-tuan akan susah. Nak pergi ke mana apa? Patok tulis saya ni pergi, ni tak pergi. Soto mai kok ni tak pergi, tak payah pergi. Soto kata jalan-jalan. Jadi pakai was soto pula ni. Kita otaknya tahu lah ke mana, tak tahulah. Ini tak dipanggil tahu fitnah soto. Kita tak tahu fitnah soto 2010 ni. Tidak main soto kan. Habis tahu ke soto siang malam. Tak tahulah soto tak soto apa. Kita balik pada Kuala Lumpur semalam. Lepas daripada Gombak dekat pukul 12. Siapa dekat subuh tu kedai penuh. Malai. Siapa ke kawasan kita ni penuh. Tak habis-habis. Dekat subuh baru berhenti. Duk mikir dah. Saya duk mikir dalam hati. Allahu Akbar. Bagaimana kalau esok bila malaikat mari buka file kita semaya tahajud, tak ada sekali habuk. Tidak ada satu pun salat tahajud kita sujud pada Allah SWT. Tiba-tiba bila malaikat tanya kenapa mu tak mai tahajud? Tak sedar tuan. Mari file tengok ni mu buat berapa ni tengah sini ni. Duk mai sutu tepi jalan dekat subun. Kalau tidur tak apa. Sebab kita ada hujah tak bangun tahajud kerana kita tidur. Tapi kalau bangun buat benda lain, tiba-tiba nak tahajud tak boleh, malu tak malu kita depan Allah SWT. Allahu Akbar. Bila habis buat sutu ni kita rasa lega sikit. Banyak sangat fitnah. Nak mengajar orang ni, masjid surau tak apa ada. Setengah pengajar kata kita tangguh lah. Kuliah kita sampai bulan 8 dah. Bulan 7 ni bahaya. Rupanya boleh sutu bulan ni. Baiklah. Habis kita masalah gharar ni tipu di sutu habis manusia hari ni. Kita berpindah kepada rukun yang keempat. Panjang dalam perbahasan ijarah ni, sewaan ini panjang. Rukun yang keempatnya apa dia pula? Iaitulah bayaran sewa atau upah. Al-ujrah, bahasa Arab kata al-ujrah yang kita nak bagi kepada orang yang kita upah ni, apa dia benda yang kita boleh bagi? Yang pertama sekali, bayaran sewa atau upah perlu mengikut syarat yang sama sebagaimana syarat pembayaran dalam akad jual beli. Jadi upah itu kena jelas. Ini kerana bayaran ini sebenarnya ialah bayaran kepada perkhidmatan yang ingin dimiliki melalui akad sewa. Jadi kita nak bayar tu biar duit tu betul. Syarat yang ditetapkan ialah yang pertama, bayaran sewa mestilah bayaran yang suci. Jangan duk bayar dengan duit tak tahu mari mana. Akad sewa tidak sah jika bayaran sewa atau upah berupa anjing. Saya nak duduk rumah awak sebulan, tapi bayarnya anjing seekor. Tak sah. Pasal anjing ni tidak ada nilai dari sudut syariatnya, tidak jadi barang. Atau khinzir, atau kulit yang belum disamak, atau arak, kerana semua barang ini najis yang diharamkan oleh Allah untuk kita makan. Dalam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW melarang bayaran berupa anjing. Jadi dalam Bukhari kata naha an samanil kalb. Nabi kita larang bayaran dengan bayaran anjing. Harga anjing itu kita pergi bayar tak boleh. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim lagi, Nabi SAW bersabda, Inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamr wal maitati wal khinziri wal asnam. Allah dan Rasulnya SAW mengharamkan jual beli arak, bangkai, khinzir dan berhala. Jadi semua benda ni benda-benda yang diharamkan dalam Islam. Tak boleh kita berniaga benda ni. Dia kata ustaz, kita jual ke orang bukan Islam. Jual ke bukan Islam ke siapa kan? Oleh kerana benda tu benda tidak halal, tak boleh.
Ni ramai orang tanya ni, dia pergi tangkap benda-benda. Pergi dalam hutan, igak benda-benda, jual ke orang bukan Islam. Boleh ke tak boleh? Jadi tak boleh jual ni. Haram pakai benda ni. Begitu juga dengan barangan yang terkena najis dan tidak boleh dibersihkan. Seperti cuka, susu, minyak, cecair, minyak tanah, minyak masak dan minyak sapi. Hak campur dengan najis. Jangan kita buat harga benda ni. Orang tak boleh makan. Walaupun dia tidak tahu. Tapi kita yang tahu benda tu kotor, jangan bagi pada orang. Ini kerana Nabi SAW pernah memerintahkan agar minyak yang cair dibuang jika terkena najis. Ini kalau kena najis. Ibnu Hibban meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya Rasulullah SAW pernah ditanya tentang tikus yang terjatuh ke dalam minyak lalu mati. Tikus lompat masuk dalam minyak, mati situ. Baginda menjawab, jika ia beku, kalau minyak tu minyak sapi, minyak ni beku, buang sekelilingnya dan makanlah. Jadi syaratnya dia tidak mengalir, kotor tu pergi turun ke bawah, tak. Dia beku atas tu ya. Kita ambil buang yang beku tu, tampak boleh makan hal habis. Ini timbul baru ni satu soalan yang ditanya oleh orang peniaga madu. Satu teh madu dia jatuh tikus satu. Dia kata kalau cuah hak ni ya ustaz, Allah habis dalam modal dia berapa ribu dia beli. Kau macam mana? Jadi madu pun di antara benda yang tidak mengalir. Dia tak akan turun, kotor tu ke bawah, tak akan turun. Jadi boleh dia cebok buat hak situlah. Tapi jangan bagi tahu kau orang pembeli kau tahu, beli juga nak makan. Walaupun benda boleh Ada benda ni boleh, tapi kalau kita tahu orang panggil tak boleh terima lah. Orang tekak tak boleh terima lah, yo sangat dah. Dia kata bagai tikus apa? Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam jika ia beku, syaratnya benda ni tidak mengalir, buang sekelilingnya dan makanlah. Jika ia cair, jangan hampiri. Wah, semua sekali. Makan nasi dia lah tu. Macam jatuh dalam air, memang tak boleh air ni sebab dia turun bawah. Najis tu akan berjalan dalam tu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, fa'ariqu, hendaklah kamu buang. Cuahlah, nasi kamu nak macam mana? Oleh kerana barangan ini tidak sah dijual beli kerana najis, ia juga tidak sah dijadikan sebagai bayaran upah atau sewa. Jadi kaedah dia begitulah. Benda yang tak boleh kita guna, tak boleh kita beri pada orang. Kaedah. Jadi ada kata bagi orang tak apa. Hukum ini dikiaskan kepada semua barangan yang terkena najis, tetapi tidak disenaraikan di sini. Jadi kita kiaslah pada benda-benda yang boleh kita buat. Apalagi di tempat kita ni yang boleh kita bincang. Apa dia benda? Buat sup ke? Kalau sup beku tu memang dia tak bergerak. Tak tahulah. Ni kita tanya tukar dapur lah. Orang dapur boleh tahu. Kalau tak bergerak, jatuh katak pong atas tu, boleh kita ambil buah pong, boleh makan lagi alik bawah tu. Kalau sup dia beku lama ni, mana tak turun ke bawah. Tapi kalau katak masuk dalam surga, agak-agak macam mana surga ni dia kau habis dah ni. Tu susah. Tak boleh pakai sekawah kena cuah lah tu. Tak nak nasib lah tak. Kita kata surga tahun depan lah pula. Itu yang pertama, bayaran yang kita nak bayar sewa, bayar upah orang ni, biar duit yang betul, yang bersih, yang suci. Yang kedua, bayaran sewa boleh dimanfaatkan. Duit yang kita beri kepada upah orang ni, orang tu boleh guna duit tu. Jangan dia bagi duit palsu pun jadi kerja juga. Jadi kita duk fikir hari ni banyak benda-benda. Kadang-kadang duk mikir ke babi lah, khinzir apa. Ada sekarang ni, kalau teruk daripada tu lagi, duit palsu. Ni, di tempat kita ni banyak. Biasanya duit, yang orang takut sangat, duit 50 ke apa. Hak penjual memang dia bimbang. Duit 50 ni biasa orang suluh dengan lapu dulu ni. Kerana dia kata di sana ada tanda-tanda. Kalau hak palsu, hak tiruan ni boleh kena. Jadi ini termasuk dalam bui upah benda yang tak halal. Benda palsu macam mana nak halal? Tidak sah memberikan bayaran sewa atau upah berbentuk sesuatu yang tidak boleh dimanfaatkan kerana tidak bernilai, seperti serangga. Upah dia nya 10 ekor semut atau 2 biji gandum. Buat apa 2 biji gandum? Nak kekeh jalan gigi betul kak. Ataupun kerana bahayanya, seperti hayawan buas. Ataupun kerana diharamkan oleh syarak, seperti alat yang melalaikan. Kita jual alat-alat yang melalaikan. Ana bila sebut alat melalaikan ini payah nak tafsir. Alat apa yang tak melalaikan hari ini? Game-game yang ada ni, budak-budak duk main ni lalai ke tak lalai? Termasuk dalam benda lalai tu.
Kan ada manfaat dia. Tak ada manfaat. Tapi kalau komputer lain. Komputer memang manfaatnya banyak. Cuma orang hak tak reti buat guna tu dia main game dah tu. Tapi kalau alat video game, dia orang panggil game, apa dia game budak-budak mesin. Hak ni memang tak ada manfaat sikit abut ni. Manfaat dia tak jalan kat sel. Ada juga sikit manfaat. Kalau ayah beli hak ni anak tak jalan kat sel. Buat kerja sekolah pun tak mau. Itu manfaat dia. Jadi kena bicara secara detail lah. Benda-benda macam ni alat permainan yang melekakan, yang tidak memberi faedah pada kita. Alat apa ni yang boleh dikategorikan di bawah ni? Jadi kita tak beranilah keluar kenyataan soal macam ni. Kita kena bincang menentukan apa benda yang apa ni yang ditimbulkan hari ni. So, contohnya macam hari ni timbul dalam surat khabar tentang satu latihan motivasi ni. Bayar mahal ni, beribu-ribu bayar ni. Dipanggil ESQ 165 ni. Jadi banyak sangat soalan orang tanya, ya Ustaz, tolong ulas sikit benda ni. Jadi kita nak ulas ke, kita pun tak pergi tengok. Nak ulas macam mana? Benda ulas tak pergi tengok ke? Dia kata awak menzalimi orang. Tapi kalau setakat yang sahabat-sahabat kita jadi ulas, beberapa orang sahabat yang telah buat ulasan, dan hujah-hujah yang dikeluar dalam fatwa negeri wilayah, dan juga AIKIM telah buat satu kajian. Jadi dia orang ni sebenarnya mencampur adukkan di antara agama dengan motivasi. Sepatutnya jangan campur masalah agama. Buat main masalah Asma' Husna, baca ayat Quran ingin dengan lagu-lagu, tidak ada. Mana boleh ayat Quran dimain dengan lagu? Ayat Quran ni wa iza quri'al Qur'anu fa'ansitu. Iza apa ni? Allah Taala kata bila baca Quran duduk diam. Kita Quran iring dengan lagu. Jadi tak tahulah, payah. Kita nak buat keputusan pun susah. Semuanya kalau kita kata orang pergi tu sudah berjaya. Tapi setakat yang kita duduk perhati tu, yang duduk menangis kuat-kuat tu, tak tutup aurat juga balik tu. Jadi dari sudut agamanya tidak berjaya. Dari sudut orang menangis boleh. Memang boleh menangis dalam suasana kita cakap dengan lagu-lagu, suara latar, lampu gelap, kelip, memang orang mudah teriak masa tu. Tapi kesan dari sudut agamanya di mana? Allah. Kita tak masuk dalam bab apa ni? Bab alat-alat yang melalaikan, bukan di sini. Cumanya teringat sini pasal sehari dua ni memang isu ni banyak timbul dan orang pun tanya banyak. Jadi kalau orang nasihat pada orang tanya, anak apa pandangan Ustaz? Anak kata kalau betul-betul nak agama, pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi ke madrasah, pergi ke kuliah-kuliah ilmu, kita belajar. Betul-betul belajar daripada awal sampai akhir. Saat ni dalam perjalanan ni panjang orang bercakap. Dalam telefon dia kata, Ustaz, saya sudah berubah, mau berubah sekarang ni. Kata nak ubah macam mana tu? Kita pun nak dengar juga dia nak ubah. Ada kalanya perubahan itu betul, ada kalanya perubahan itu tidak begitu tepat. Dia kata saya sekarang ni mengubah diri saya dengan belajar tasawuf. Kata suami. Fiqhnya tak lagi. Kata tak suami. Pasal apa? Sebab kalau kita belajar tasawuf, tidak belajar fiqh, kita tidak tahu hak mana halal haram, hak mana kotor dan bersih, hak mana cemar cuci, tak tahu. Yang kita ni duduk main zikir ataupun istilah-istilah yang diguna pakai, akhirnya kita tak tahu ke mana nak pergi halal tuju. Jadi tak boleh. Kita kena gabung sekali. Belajar fiqh dari sudut halal haramnya, kotor dan bersihnya, rukun dan syarat salat, syarat ibadatnya. Kemudian kita ikuti dengan pelajaran akhlak yang membersihkan hati kita. Jadi hati nak bersih. Kadang-kadang hati tu bersih. Tapi macam mana nak berjalan pula lepas pada bersih? Tak kena. Sebab pergi basuh kereta, sudah basuh, terjun dalam selup. Tak jadi bersih juga. Jadi pasal tu lah, bila kita tengok motivasi ni, payah nak ulas sebenarnya. Kita pun tidak pergi, dan orang yang pergi tu kata kita boleh menangis sampai pagi, balik-balik tu, hak tak tutup aurat tu, tak, situlah juga keadaannya. Hak tak pergi semaya jemaah pun, tak pergi juga. Jadi, nampaknya kesan tu tidak ada dari sudut agama. Cara spontan lah ulasan kita ni, tidak cara akademik lah ni yang panggil. Jadi di antara benda-benda yang tak boleh kita buat itu ni, ataupun kerana bahayanya seperti haiwan buas, ataupun kerana diharamkan oleh syarat seperti alat yang melalaikan. Jadi yang kita nak tarik di sini, alat yang melalaikan itu benda apa? Jadi perlulah kita teliti. Ahli-ahli ulama, ahli-ahli fatwa perlu buat satu garis panduan. Apa dia alat yang melalaikan yang kita kata tidak boleh jual benda ni. Kalau tidak, kesian juga kepada kawan-kawan kita yang duduk menjual benda-benda macam ni. Kesian tak kesian? Ada setengah sahabat-sahabat kita duduk masjid, tapi dia tidak tahu benda yang dia buat itu tak boleh. Tak boleh dilakukan.
Berhala dan ukiran. Berhala tu jelas lah. Tapi ukiran tu yang kita jual di kedai kita, ukiran-ukiran yang berbentuk hayawan, yang berbentuk manusia hidup ni, ini pun yang benda di antara benda yang tidak boleh. Dan bukan cakap tak boleh kita jual. Kita nak beli buat balik rumah pun tak boleh. Ini kerana barangan ini dan seumpama dengannya tidak bermanfaat dan tidak boleh dinilai sebagai harta. Oleh itu, ia tidak sah digunakan sebagai tukaran untuk menerima sesuatu yang lain. Perkhidmatan yang menjadi isi akad sewa adalah suatu harta yang bernilai menurut syarak. Oleh itu, ia tidak boleh dibayar dengan sesuatu yang tidak diiktiraf sebagai harta. Jadi jelaslah, sebagai harta di sini tuan-tuan kena tambah yang diiktiraf oleh syarak. Jadi memang dia harta, berhala pun harta. Kalau kita jual banyak ribu harga. Nah, banyak ribu, jangan kata tak ada harta. Macam kita pergi melawat satu negara baru ni. Dia orang tunjuk menara besar dia di tengah-tengah bandar tu. Dia kata, bapak ini menara ni, atas menara dia tu 50 kilo emas. 50 kilo emas letak atas tu. Saya kata, buat apa buat 50 kilo emas? Tengok di tepi kiri kanan kita ni, orang duduk dalam basah lebih kecil daripada setengah-setengah, lebih kecil daripada basah basah tunggu duia, basah gua ayah kita lebih kecil. Jadi kalau ambil 50 kilo emas ni bagi pada orang miskin buat rumah, lebih bermanfaat lagi. Emas tu boleh cak ialah warna-warna emas. Kalau betul lah dia kata 50 kilo emas letak atas menara yang ada faedah. Tak ada faedah. Ini manusia ni suka benda-benda macam tu. Yang kedua, syarat yang ketiga, mampu serah. Bayaran kita tu mesti benda yang kita boleh serah pada orang tu. Tidak sah bayaran sewa atau upah berupa burung yang masih di udara atau ikan yang masih dalam sungai. Hari ni tambah sekali lagi, sutung yang duduk di laut. Masa orang tengah gila sutung ni tak. Jadi tidak sah juga jika ia berupa barangan rampasan. Sudah. Kecuali jika diberikan kepada orang yang memegang barangan tersebut atau orang yang mampu mengambilnya semula. Baru kita punya rapah ke kasta. Kita kata bayaran sewa saya ni duitnya kena rapah di sepandai contohnya. Ni tak jadi ni. Yang keempat, pihak yang berakad mempunyai kuasa wilayah untuk menyerahkannya. Jadi jangan suruh bagi orang, bagi kita baru boleh. Itu mana ada wilayah, ada kuasa. Maksud kuasa al-wilayah di sini sama ada sebagai pemilik atau sebagai wakil jika bayaran sewa atau upah tersebut di luar kuasa pihak yang mengikat kontrak, mengikat akad, maka akad tersebut tidak sah. Kita pergi tunjuk mana bayaran awak nak bayar. Saya cakap dengan ni kambing ni. Tanya-tanya kambing siapa? Kambing orang lain. Itu bukan kambing kita. Yang kelima, bayaran sewa atau upah diketahui oleh kedua-dua pihak. Yang kena jelas tuan-tuan. Nak upah orang biar jelas. Aku upah ni RM50 daripada pagi sampai petang. Setuju? Setuju? Buat. Tak setuju? Assalamualaikum. Jadi kalau tak kata buat dulu pakai terkira, tak. Ini bukan cara-cara. Buat dulu lepas kira, tak boleh. Ni ramai orang kita kena nyetipu di Arab ni. Nak suruh harap, nak suruh akak bagai. Tak apa, akak-akak. Siapa-siapa tempat ni memang sudah meninggal bagai, minta RM200. Dia kata, wah, ustaz kena tipu. Kata kena tipu apa? Kita cerdiknya. Waktu dia nak akak tanya, nak berapa dia? Kam awak. Banyak biasanya, awak kena ni di airport, di jalanan tu. Awak biasa duduk berjalan kena. Jadi, kita kena akad dengan siapa saja pun. Bahkan dengan keluarga kita yang terdekat pun tanya, awak nak buat benda ni berapa ringgit? Nak. RM50, RM100. Biar jelas. Kalau tidak, dia panggil akad yang tidak jelas. Tidak sah. Tidak sah sewa rumah jika dibayar dengan keperluan baik pulih rumah tersebut. Tak apalah saya duduk pas saya baiki rumah ni selama 2 bulan. Dia baiki betul ke tidak? Mungkin dia baiki, tapi kayu dia ambil kayu selinak yang tak ada nilai. 2 kali tijak patah. Jadi tidak ada makna. Tidak sah sewa kereta jika dibayar dengan minyaknya. Tak apa saya berminyak. Tidak sah menyewa seekor haiwan jika dibayar dengan memberi makannya. Sebabnya kadar bayaran sewa tidak dapat dipastikan. Dia berminyak banyak mana tak tahu. Termasuk dalam erti kata kadar bayar sewa atau upah yang tidak pasti ialah apabila sebahagian daripada upah diperolehi daripada hasil kerja orang yang diupah. Jadi banyak mana awak boleh, banyak tu upah. Contohnya, upah menyembelih kambing dan melapahnya dibayar dengan kulit atau sebahagian anggota kambing tersebut. Ini kerana ketebalan kulit dan kadar anggota kambing tersebut tidak diketahui. Jadi jelas. Dalam Islam ni nak jelas. Jadi awak melih kambing saya ni, upah dianya kulit kambing tu. Dia kata tak boleh sini. Begitu juga jika seorang diupah mengisar gandum dengan kuantiti dengan bilangan tertentu
dan upahnya dibayar dengan memberikan sebahagian daripada tepung gandum yang dihasilkan. Contohnya 1/4 atau 1/5. Sebabnya jumlah tepung gandum tadi tidak diketahui. Banyak mana dapat? Selain itu, orang yang diupah mendapat manfaat daripada hasil kerjanya. Dengan itu dari satu segi dia bekerja untuk dirinya sendiri. Oleh itu dia tidak berhak dibayar upah daripada hasil kerjanya. Jadi Ad-Daraqutni, ini ulama hadis ni, meriwayatkan dua beli dalam hadis 195 bahawa Nabi SAW melarang qafiz pengisar. Nyebut kat Arab juga situ. Dia kata apa ni? Anna Nabi naha an qafizit tuhan. Jadi qafiz pengisar yang mana hadis ini ditafsirkan sebagai menetapkan upah kerja mengisar sebanyak 1 qafiz tepung gandum daripada gandum yang dikisar. Qafiz ialah sejenis sukatan yang digunakan pada zaman dahulu. Jadi kalau awak kisar gandum saya akan wis copok. Dia kata tak boleh di sini. Jika upah yang dibayar berupa jumlah gandum sementara bakinya dikisar, kontrak ini sah. Kerana punca larangan yang disebutkan di atas iaitu ketidakpastian dan bekerja untuk diri sendiri tidak wujud di sini. Jadi saya akan upah awak kerja ni 5 cupok gandum. Tak apa. Yang tak bolehnya saya akan upah awak ni 1/4, 1/5, 1/10 daripada gandum yang awak kisar hari ni. Sebab tak tahu banyak mana dia dapat. Boleh jadi dia dapat banyak hari ni, boleh jadi dia dapat sikit. Jadi kita tidak tahu. Jadi dalam Islam ini al-gharar tak mau. Jika upah larangan ini lebih ditekankan lagi bagi kes berikut. Jadi yang pertama, memberikan sebahagian daripada hasil tanaman kepada seseorang yang menuainya, sama ada menggunakan alat ataupun tidak. Jadi macam mana awak boleh itu? Contohnya 10% atau sebagainya sebagai upah kerana kerja menuai yang dijalankan. Ini tidak sah. Ini hati-hati orang menuai padi. Jangan duk main ambil 10%. Memberikan sebahagian daripada wang yang dikutip kepada pengutip wang, sama ada untuk persatuan atau sebagainya. Hak ni timbul isu banyak. Yang ni kena bincang panjang dia kata. Ay yu'ti jubatal amwal lil jam'iyat wa nahwiha. Dan kita baca Quran Arab dia betul. Juz'an mimma yajibunahu minal amwal kasnaini fil mi'ah wa nahwi zalik. Ulang sekali lagi, sini tanda betul-betul tuan. Biasanya kalau orang projek rumah miskin ke, apa projek ke, kita akan beri ke pengutip remah tu 2% daripada hasil kutipan itu. Sedangkan orang kutip tu, orang remah tu beri ke masjid, bukan beri ke surau kita, bukan beri ke pengutip. Jadi dia kata apa sini? Larangan ini lebih ditekankan lagi bagi kes berikut, memberikan sebahagian daripada wang yang dikutip kepada pengutip wang, sama ada untuk persatuan atau sebagainya, contohnya 2% atau sebagainya. Ini memangnya orang panggil cabutan. Cabutan dia panggil. Cabutan. Biasanya dicabut. Kalau RM1 boleh 20 sen. Komisen. Jadi bagi sini dia kata ini tidak sah. Yang ketiga, memberikan kadar tertentu yang diperolehi daripada harga jualan rumah kepada broker rumah atau sebagainya, contohnya 2% atau 3%. Beri ke broker. Ketiga-tiga kontrak sewa ini, akad sewa ini tidak sah kerana upah yang ditetapkan tidak pasti. Tak pasti berapa upah. Perlu diingatkan, pendapatan melalui cara ini adalah cara yang tidak baik dan bercanggah dengan syarak. Jadi kita ni kitab mazhab Syafi'i. Tuan-tuan ambil besar fotostat ni, bagi kepada kawan-kawan tentang masalah ini. Kerana masalah ini boleh dikatakan masalah yang sangat masyhur di kalangan kita, tetapi kita tak tahu. Tidak jahil, tidak tahu. Kalau jahil tak boleh. Perlu diingatkan, pendapatan melalui cara ini adalah cara yang tidak baik dan bercanggah dengan syarak. Orang yang memberi dan menerima akan dihukum. Oleh itu mereka yang melanggar syariat Allah perlu berwaspada, terutama para pengutip wang untuk persatuan. Kebanyakan harta yang dikutip adalah hak fakir miskin. Mereka makan sebahagian hasil kutipan ini secara tidak sah, walaupun mereka menyangka mereka telah melakukan kebaikan. Hendaklah mereka ini takutkan kemurkaan dan azab Allah Azza wa Jalla. Jadi sangat jelaslah dalam kitab kita ni, kita banding dengan nuskah Arab yang ada di tangan hamba ni pun,
Sama ya. Falyahzar haula'i sakhatallah. Adalah mereka ini takut terhadap Allah. Lebih-lebih lagi kalau kita kutip zakat kepada zakat ni hak fakir miskin. Hari ni zakat banyak dapat. Setengah-setengah pusat zakat beratus juta. Beratus juta. Banyak puluh juta. 200 juta dapat. Tetapi kenapa orang miskin masih ada dalam kampung? Sebab tak sampai. Tak sampai kepada fakir miskin. Yang sampainya, yang confirm sampainya kepada siapa? Kepada pegawai zakat. 5,000, 10,000 sebulan. Bahkan amil, dia panggil amil. Amil ni boleh berapa peratus? 10% boleh ke amil. Ada orang tu dapat berpuluh ribu sebulan. Pergi kutip zakat di tempat-tempat banyak. Jadi yang pakai miskinnya, boleh 200 sebulan. 200 ke 100? Berapa bulan ni? 100, ya? 100,500 boleh. 100,500 nak buat apa di zaman ni? Sekali pergi kedai pun habis licin. Tak ada buat apa lagi. Tu tak masuk restoran lagi tu. Baru beli pasar malam baru RM100 habis. Jadi saya ulang sekali lagi apa yang diulang oleh tuan kita ini. Wahai orang-orang yang menguruskan harta fakir miskin, ittaqullaha fi amwalil fuqara wal masakin. Hendaklah kamu takut pada Allah Taala daripada menyalahgunakan harta orang fakir miskin. Wallahu taala alam. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dalam jenis dan syarat penyewaan di dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.